Hi, what's up everyone? So, hari ini aku sepi lah lama dan aku akan tunjuk korang ke mana aku pergi. Aku dah lama tak buat video dan sebagainya. Dan ini adalah ritual aku setiap tahun. Every year aku akan ada point yang di mana aku akan senyap dia buat video dan aku akan tunjuk korang ke mana aku pergi. Hi guys, so every year korang akan sedar di mana aku punya video akan slow. Maksud aku slow di mana aku tak upload video. Alright, ada time tu aku ambil masa seminggu satu video lah. Ada kadang-kadang tu seminggu langsung tak ada video lah. It's just that sometimes tu aku dah burn out dan aku perlukan reset. So great reset yang dimaksudkan tu adalah inilah. Dan aku akan tunjuk korang apa benda yang aku buat masa aku great reset tu. Tak buat video dan sebagainya. Actually bukan aku tak buat, aku buat, cuma aku tak upload. Dan aku ambil masa ini untuk aku rehat dan untuk aku pergi explore diri aku, untuk explore tempat ataupun explore apa-apa lah. Untuk aku actually to stop, to relearn balik, untuk cari benda baru, idea fresh untuk korang juga. Sebagai seorang content creator, aku rasa great reset ni sangat-sangat penting. Semua orang kena ada ambil masa rehat sedikit untuk kita buat something fresh, something new. Dan ini juga untuk memastikan kita dapat new horizon ataupun pemandangan baru, perspektif baru terhadap benda yang dah lama kita nampak. Alright, thank you. Kali ni. Alright, We are here in Terengganu. Let's go. Bila bercakap pasal Terengganu, aku sendiri tak tahu apa yang Terengganu boleh offer ke aku. Orang kata tak sampai Terengganu lah kalau tak pergi ke Masjid Kristal ni. Dan kalau tak pergi ke drawbridge ni pun, orang kata tak sampai Terengganu. Terengganu terkenal dengan penyu dan juga pantai dia yang indah. Tetapi aku tahu, aku nak lebih daripada itu. Aku nak cari warisan. Aku nak cari heritage. Aku nak menjejak warisan. Jejak warisan pertama aku dekat Kuala Terengganu ni adalah songket. Ya, aku nak tengok apa beza songket-songket yang ada dekat Pasar Payang dan apa juga beza songket yang ada dekat Manang Songket ni. Kerana apa guys, Manang Songket ni terkenal dengan dia punya songket yang buatan tangan katanya. Dia paling kurangnya lain kurang yang biasanya dalam masa sebulan hingga ke atas lah. Selai. Peribahasa dia katakan sehari selumba benang lama-lama selai kain. Jatuh terletak. Macam hitam dia betul, atas hitam macam tu. Dekat sini Tuan Manang explain dekat aku kenapa mahal, kenapa susah nak buat, kenapa mengambil masa yang lama untuk buat. Memang detail guys. Jom, aku bawa korang pergi tengok bengkel tenun songket pula. Manang Songket punya tempat buat songket ni dekat sebelah dengan showroom dia. Baru kita tahu guys, harga songket ni kenapa dia mahal. Kejap lagi aku bawa korang pergi tengok dia punya what they call it, bengkel dia. Baru tengok lah macam mana susah nak buat songket tu. Harga dia macam korang tengok tadi, tengok harga dia berapa. Kat sampai RM10,000, RM16,000 pun ada. Siapa yang tahu tahulah nak menilai songket ni. Bang, dah berapa lama bang buat tenun songket ni? Baru ni. Baru lagi? Baru belajar. Baru belajar tu lama dah? 6 bulan. 6 bulan eh? Untuk yang dah lama buat, sebulan dah siap lah. Sebulan je dia kata. Kejap je kan. Brother tu dia kata dia boleh belajar dalam 2 bulan, 3 bulan macam tu. Oh, ni colour lain pula. Yang ni semua ni ada diploma ni daripada IKN, Institut Kraf Negara. Jadi ada diploma. Mereka kat sini actually belajar untuk menenun songket. Dan apabila mereka dah terror, dah boleh buat sendiri dan sebagainya, mereka akan balik kampung, terutamanya makcik-makcik kan. Dia buat part time. Dia balik rumah, dia balik kampung, dia buat sendiri. Dan apabila mereka dah habis menenun songket tu, mereka hantarlah kepada Tuan Manang ni. So Tuan Manang pun bayar upah mereka, bayar gaji mereka dan sebagainya. Harga-harga songket kat sini boleh mencapai daripada RM800 hinggalah ke belasan ribu ringgit. Puluh ribu pun ada. So aku bersama dengan bos
So kita dekat sini kalau korang nak cari songket, the finest Melayu punya songket, daripada range yang sampai yang bawah sampai yang paling tinggi yang korang boleh imagine, semua dekat sini. And bukan saja korang datang untuk beli songket, korang belajar dia punya seni behind it. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Banyak juga benda yang aku dapat belajar daripada Manang Songket ni. It's a good start dalam pencarian aku menjejak warisan yang ada dekat Terengganu ni. Sekarang, jom aku bawa korang pergi tengok kat mana aku nak spend malam aku dekat Terengganu ni. Akhirnya sampai juga kita orang dekat tempat penginapan kita pada hari ini. Penginapan aku pada hari ini dekat Terapuri. Nama pun dah macam lupa kan. So aku angkat barang sekejap. Rumah kat sini memang awesome guys. Memang lain daripada yang lain. Tempat dia amazing. Rumah kampung yang beratus-ratus tahun. Hai. Wow. So briefing here lah. I think. Yeah. Okay. Briefing here. So please have a seat first. Hi. Alif. Okay. Hi. Come have a seat. Wow. Itulah benda pertama aku cakap wow bila aku tengok rumah dekat sini. So sekarang ni Mr. Alex, the owner, nak brief sikit tentang projek rumah ini. Projek tempat ni, apa yang dia usahakan untuk memastikan ianya kekal seperti apa yang kita dapat lihat dulu-dulu. Tadi baru je dengan briefing daripada owner Terapuri ni. Memang amazing gila tempat ni. Very special project by them. Diorang tak gelarkan tempat ni sebagai macam resort ke apa benda ke. Dia like ke project. Diorang kata macam restoration project untuk rumah-rumah yang lama tau. Aku nak tanya Mr. Alex satu soalan. Betul tak ada seorang turis daripada Jepun, dia suka tempat ni, dia suka kolam-kolam yang ada kat sini, dia nak bagi ikan koi, nak derma dekat Mr. Alex, tapi Mr. Alex tak nak? That's right. Yeah. In fact, quite a lot of guests that want to give this thing lah. Especially those from KL lah, and the Japanese and also some others from KL. They come, they say, oh, why not you put a bit the koi? Or I say, the naturally here you have some fish, but they are very shy. You can't see the fish. But there is a Malay punya landscape. That's why apa yang kita cuba buat, kita buat landscape, Malay landscape. Dan kita tanam dengan kerecuk, which is the plants from this area. So that kerecuk is insulation yang kita panggil sebagai standing proud. Yeah. So something different. So, that is how the owner want to preserve as much as what do they call it, the originality from our culture, our heritage from 200 over years ago. Yes. Oh my god, this place guys, so much more I need to tell you guys, and stay tuned. Terapuri itu bermaksud Land of Palaces. Di mana tempat ni adalah tempat di mana diletak rumah-rumah bangsawan, istana dulu-dulu untuk dipertontonkan, untuk didiami oleh orang-orang macam kita sekarang ni. Itulah Terapuri. Rumah yang aku duduk ni kira macam dia kata Grand Deluxe lah. Kalau zaman-zaman dulu tu, ini kira rumah-rumah datuk-datuk, rumah bangsawan, rumah aristokrat katanya. So this is me guys. Rumah ni aku duduk seorang guys. Segala apa yang ada dekat rumah ini, dia punya lantai, pintu, kayu, apa benda semua tu, mereka jaga macam mana benda tu zaman-zaman dulu tau. Tak ada nak shellac, tak ada nak cat beria-ria, kecuali toilet dia. So basically guys, ruang dapur dia ni dia convert jadi bilik mandi. Benda yang baru kat rumah ni, dia punya toilet je. Maksudnya dia buat balik lah. Walaupun dia pakai barang-barang lama, tapi dia buat balik, dia cat balik, cari cantik untuk keselesaan para tetamu dekat sini. Kasih aku mandi kejap. Lepas ni aku nak bawa korang pergi makan malam dekat sini, tengok suasana malam pula macam mana.
Jom kita pergi tempat makan dia. Tengok restoran dia. Oh my god, so beautiful guys. So kalau kau boleh tengok kat belakang aku tu, that's a full moon guys. So dekat sini total rumah yang dibeli oleh owner ni dalam 100 lebih, 112, 115 tu dia beritahu aku. And the best part is only 29 saja yang berfungsi, yang beroperasi, yang mereka sewakan untuk kita tidur semualah. Dan selebihnya rumah-rumah tu adalah rumah-rumah yang di mana mereka gunakan untuk baik pulih, mereka guna untuk spare part. Mereka cuba untuk menggunakan kayu-kayu rumah yang original, yang umurnya lebih daripada 150-200 tahun untuk digunakan kembali kat tempat rumah-rumah yang kita diami, bagi tujuan kalau nak repair apa benda semua tu lah. And owner dia ambil masa berpuluh tahun untuk dapatkan rumah-rumah ni, sebab rumah ni semua adalah peninggalan kan. Rumah ni semua adalah benda-benda kacau lah. Tengah feeling tu. Sebab tak semua rumah kat sini available untuk purchase macam tu je. Kebanyakannya semua turun-temurun. Dan dekat sini semua rumah-rumah aristokrat, di mana rumah-rumah bangsawan zaman-zaman dulu. Okay? Bukan rumah orang-orang biasa. Dan rumah tu dipas turun-temurun dan it takes a while. Okay? Mula-mula dah jumpa. Lepas tu setahun pujuk tak nak beli, 2 tahun pujuk tak nak beli, ada sampai 10-14 tahun mereka pujuk untuk dapatkan rumah yang sekarang macam ni adalah. Dan rumah ni diorang pindahkan ke sini, mereka kumpulkan beratus-ratus rumah tu dia kumpulkan dan functional untuk beroperasi 29 macam tu. Amazing guys. The great people, kakak-kakak yang kerja dekat Terapur ni tengah nak servekan dinner untuk aku. Dan kita tengok apa yang ada untuk dinner makan malam dekat Terapuri. Biasanya makanan-makanan Melayu. Ni apa? Ni ayam. Ayam. Ikan. Ikan, nampak. Gelap kan. Sotong. Tu kari ayam. Sama. Ini untuk 5 orang. Makan dah ready guys. Aku tak nak cerita banyak pasal makan. Aku tak nak tunjuk video aku makan. Right, ciao. Dekat Terapuri ni guys, korang takkan dapat TV, telefon, wifi ataupun benda-benda yang macam hotel-hotel lain selalu dapat, ataupun resort-resort lain selalu dapat. Dekat sini korang hanya dapat benda-benda yang minimal saja untuk keselesaan. Aircon ada, kipas ada, lampu pun malap-malap saja. Keselesaan basic tu orang kata ada. Mereka cuba sedaya upaya untuk memastikan segala originality rumah-rumah zaman dulu dikekalkan dekat Terapuri ni. Kayu-kayu yang pakai dekat untuk buat rumah ni, apa-apa je, mereka tak ada macam beria-ria nak shellac lah, nak apalah, macam nak kasih nampak benda tu baru ke tak. Mereka nak preserve benda tu. Jumpa rumah tu, mereka beli rumah tu pada keadaan macam tu. Macam tu juga mereka nak preserve keadaan rumah tu yang telah dimakan usia selama lebih daripada 200 tahun tu. Dan setiap kat rumah kat sini dia ada tema-tema dia lah. Macam rumah aku ni macam rumah peranakan, rumah baba dan nyonya. So dia punya interior, dia punya katil, dia punya cermin, apa benda semua tu kan, prop-prop dia semua tu lebih ke arah yang peranakan benda tu. Kalau rumah lain ada lagi tema-tema yang berbeza. Kalau kita datang sini nak bawa anak kita, nak tunjuk kat mereka semua bagaimana keadaan rumah orang kampung yang betul-betul kampung zaman-zaman dulu, this is the house guys. This is the place yang korang kena datang untuk bawa family korang untuk kenal heritage kita. Owner tu kata, Mr. Alex kata, kalau dia tak buat macam ni, rumah-rumah yang dah lama ni mungkin takkan boleh survive lagi. Dan architecture Melayu, kalau kita sendiri tak jaga, siapa yang nak jaga? Kerana apa yang dia jumpa apabila dia beli rumah-rumah ni, dia disassemble, dia buka satu-satu macam Lego tu, dan dia pasang balik, dia dapat belajar macam-macam perkara. Dia dapat belajar macam mana teknologi orang Melayu dulu buat rumah. Dia dapat belajar macam mana kayu-kayu yang cengal apa semua ni tak dimakan anak-anak. Dia dapat belajar peradaban yang rumah-rumah ni, design-design dia diambil daripada era-era Langkah Suka yang sampai ke ada pengaruh Hindu, dan akhirnya boleh ada elemen-elemen kemelayuan, keislaman ada yang diterapkan dekat dalam rumah ini. Dan korang tahu tak, kat rumah kita ni pun ada auratnya. Betul. Pintunya, ukuran rumahnya, benda semua tu kena ada jaga. Memang ada cara-cara mereka ukur rumah ni. Ada cara-cara mereka kira untuk buat sesebuah rumah tu. Bukan main buat je tau. Bila korang duduk kat Terapuri ni,
korang berpeluang untuk pelajari satu lagi warisan. Warisan gasing. Warisan gasing ini boleh dikatakan ambang kepupusan. Kenapa? Jom kita tengok. Ada tak orang muda yang masih aktif lagi buat benda ni? Ni Terengganu kita ni tak ada orang muda dah. Semua orang tua je. Terengganu sekarang ni saya dua ni. Dua orang ni. Orang lain semua tak ada dah, putih. Memang kena kederat tinggi ya. Kena kedekat tinggi. Mana kena guna tenaga banyak. Sebelum dia ikat tali tu pada gasing tersebut, dia kena siapkan tali tu dulu tau. Apa yang dia kena buat? Dia kena ambil petrol, dia kena sapu petrol dekat tali tu. Untuk apa guys dia sapu petrol tu? Kejap lagi aku tunjuk korang untuk apa. Sebab petrol itulah yang akan mencairkan bahan kemudiannya untuk memastikan tali gasing itu betul-betul melekat. Lepas dah sapu petrol macam ni, dia akan ambil getah. Tayar basikal tu dia akan tarik. Tayar basikal tu lah yang akan melekat pada petrol yang ada dekat tali gasing tu untuk grip lagi kuat. Berapa lama dia boleh pusing tu semua bergantung pada cara buat gasing lah. Cara buat gasing, berat rengeng gasing. Maknanya rata-ratanya kalau operasi lama tu dekat-dekat 4 kilo. 4 kilo punya buat. 4 kilo, maknanya kalau lebih pun tak banyak, ada 150 gitu. Maknanya sekitar 4 kilo. Buat masa sekarang ni, rekod gasing paling lama berpusing adalah daripada mereka juga, iaitu 2 jam setengah. Kita dah tengok dah macam mana diorang main gasing, the legends, the last remaining heroes yang nanti ada main. Lepas ni kita tengok permainan tradisional yang masih dimainkan lagi sehingga hari ini, iaitu WoW. WoW bulan Terengganu memang legend, memang epic. So aku nak belajar lagi banyak tentang WoW. Aku nak tahu lagi banyak tentang WoW. Lepas ni kita pergi tengok orang main WoW. Let's go. Kita dah sampai dah guys kat tempat orang nak main WoW. Dekat sini kita belajar lah sedikit sejarah, asal-usul macam nak buat, macam nak main dan sebagainya lah. Nak kenal berapa banyak jenis WoW yang ada. WoW jenis itu, WoW jenis ini, macam-macam jenis WoW. Kat mana nak belajar kalau bukan kat tempat lahirnya WoW bulan ni di Terengganu guys. Okay, sekarang Bro Amirul tengah ajar member aku lah, Mandy daripada GoPro. So cerita dia orang nak belajar macam mana nak buat benda ni, macam mana nak buat benda tu, apakah pasal-pasal nak buat WoW dan sebagainya. Dan dekat belakang aku ni, kalau korang tengok ni, banyak hero-hero orang Terengganu ni. Tengok ni. Ni berapa tahun ni? Dah satu? Ni? Dah semilang. Orang ni gila, dapat kamera kalah tau. Boleh jadi YouTuber semua ni. Satu WoW ni berapa lama siap? 3 hari ya. Kalau wang bulan ni seminggu. Yang ni besar wang bulan. Yang tu wow. Wang daun boleh. Wang daun. Proses pembuatan WoW ni memang kena teliti guys. Memang every measurement, every pengiraan kena tepat. Barulah dia boleh terbang cantik katanya. Dari segi design WoW pula, macam-macam flora, fauna. Ada juga letak public figure tau. Macam WoW yang ke depan aku sekarang ni. Korang tengok ni. The legend Ustaz Azhar Idrus. Ini antara WoW yang terbesar dan pernah menang pertandingan. WoW ni sangat-sangat besar, 6 kaki lebih. Tengok tu, member aku capai tangan dia macam tu pun tak boleh cover. Weh, nak try. Tengok aku sibuk.
Macam tu dia gaya dia. Macam tu je. Silau dia, ya Allah. Yang besar ni pun dah berat. Macam mana lah orang tu bawa lagi besar ni. Dah tegak habis ni. Silau. Steady lah. First time aku main wow. Nak dah. Kalau kau nak tengok satu pembikinan wow tu power tak power, macam ni lah. Dia boleh ikat, dia boleh bagi dia wow tu belayang kat atas tu. Sebab apa dia boleh yakin dia boleh ikat macam tu tanpa perlu tarik-tarik ke, tanpa perlu lepaskan tali ke, sebab wow dia stable. Kadang tu saya buat naik wah, lepas tu saya balik makan mandi baru datang spray. Kau dengar tu. Tidak tidur. Tapi kalau wow tu tak cantik, buat tak elok tak boleh biar. Dia akan sengit belah ni, sengit belah ni. So kalau wow tu tak stable, dia buat caca marba, dia tak boleh stable macam tu, tak boleh biar macam tu. Ini brother ni siap boleh ikat, dia balik rumah makan, balik sama main lagi. 1, 2, 3. Subscribe Marjan TV. Tengok askar baru aku. Jangan lupa apa? Yes. Steady ball. Comment. Like, comment. Like, comment, subscribe. What's up? Kalau nak cakap pasal tradition, kalau nak cakap pasal heritage, pasal benda-benda tradisi semua ni, memang takkan habis kat Terengganu ni. Banyak benda yang aku tak cover. Mak Yong, kita ada main puteri, kita ada macam-macam lagi perkara yang mythical, yang traditional, yang orang kata special lah dekat Terengganu ni. Aku tak sempat buat semua tu, tetapi insyaAllah mungkin kalau ada rezeki aku akan datang balik ke Terengganu ni. Aku nak explore macam-macam lagi perkara yang aku rasa macam tempat lain tak ada. Alright, so korang bagi mereka kat luar sana yang berminat pasal benda-benda macam ni, pasal nak cari heritage, pasal nak cari benda-benda yang klasik, pasal benda-benda sejarah, korang should consider Terengganu as well. Banyak hidden mythical legend yang aku rasa wow. Alright, and aku dapat kongsikan sedikit, tak sebanyak, tapi aku harap mencukupi untuk trigger korang, untuk trigger diri aku sendiri untuk buat benda yang patut aku buat. Hari ni last day aku kat Terapuri. Apa ni aku nak ke Pulau Redang, buat apa kat Pulau Redang, ada apa kat Pulau Redang, korang kena tunggu. Alright, see you guys on my next video. Bye bye. Assalamualaikum semua. Mr. Alex, thank you so much. Thank you so much. I think I'll come here. Thank you. So many other content. Okay, no problem. Thank you so much. Okay Kak Mas, terima kasih banyak. Alif, terima kasih banyak. Thank you. Maaf mana itu kurang. No problem. Nanti apa-apa saya hantar. Tamat sudah episod menjejak warisan di Terengganu. Tetapi perjalanan aku dekat Terengganu ni tak habis lagi. Apa lagi yang aku akan tempuhi? Apa lagi yang aku akan discover? Tunggu next video.